Allah. Syoknya solat sampai dekat saya kat syoknya solat je mesti lupa. Kat mana? Kat apa dia? Muka surat 92 132 124. Memanglah cetakan lain-lain. Fatihah dah habis ke belum? Fatihah dah habis? Belum. Sampai dekat Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Maliki yaumiddin sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun sudah betul. Okey, Ihdinas siratal mustaqim, memohon jalan hidayah. Cetakan baru muka surat 133. Ini cetakan yang tak ada muka saya kat depan tu. Cetakan yang lama muka surat Mami jumpa dah? Tak jumpa lagi? Ihdinas siratal mustaqim, memohon jalan hidayah tajuk dia. Jumpa dah? Muka surat apa? 131. 131. Cuba tengok. Betul, jumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Tak juga. Tu cetakan lain lagi. Buku ni banyak cetakan. Jumpa. Tu 131. 133. 133. Okey. Oh, yang tu 133 sama yang ni. 133. 133. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6 kan, daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Selepas daripada kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami sembah, pada Engkau lah kami minta pertolongan. Yang kita minta sangat-sangat, kita zahirkan rasa hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya adalah yang penting sekali yang kita minta adalah minta hidayah. Ini pengajaran yang paling besar. Sebenarnya bila kita baca lepas saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benda yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita tak minta benda lain. Jadi terus iyyaka nasta'in tu kan, pada Engkau lah kami minta tolong. So yang kita minta tolong apa dia? Yang kita minta tolong yang paling utama adalah minta hidayah, minta petunjuk supaya terus kita di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tersilap selangkah boleh menyebabkan kita tersesat. Kita sangat berhajat supaya dikurniakan taufik untuk bangun menuju Allah, dikurniakan pembimbing ke jalan Allah, ditempatkan bersama golongan yang memperolehi pedoman cahayanya. Jadi betul-betul benda yang pertama sekali kita minta adalah kita minta pertolongan, minta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya yang kita minta pula ihdinas siratal mustaqim ini sebenarnya sekali dengan ayat yang ke-7. Cuma tak letak di sini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Engkau bagi nikmat kepada mereka. Siapa dia jalan orang yang Engkau bagi nikmat kepada mereka? Muka surat sebelah tu, ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, lagi satu apa dia? Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa dia? Para nabi, siddiqin, syuhada dan salih. Dan mereka lah teman-teman yang terbaik. Kita tengok perkataan tadi tu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Kau bagi nikmat ke atas mereka. Kenapa kita minta itu? Kan kalau kita minta je jalan yang lurus dah cukup dah sebenarnya. Itulah dia jalannya. Jalan para nabi, jalan para siddiqin. Tapi kenapa disebut pula siratal ladzina an'amta alaihim? Jalan orang yang Kau bagi nikmat atas mereka. Salah satu tafsiran para ulama mengatakan sebabnya kita kalau bergerak, kita tak boleh bergerak seorang. Nak menuju kepada Allah tak boleh seorang-seorang.
Dia kena bersama-sama. Itu sebab kita sebut jalan orang yang kau bagi nikmat atas mereka. Maksudnya aku nak ikut jalan mereka. Bukan jalan aku seorang. Bukan aku seorang-seorang je nak sampai pada Allah Ta'ala. Tapi aku nak ikut jalan mereka. Mereka ni pula ramai. Golongan-golongan pula tu. Bukan seorang dua dah. Kan? Siapa dia? Nabiyin, para nabi. Siddiqin, orang-orang yang benar. Syuhada, orang yang syahid. Kemudiannya salihin, orang-orang yang salih. Dan perkataan yang digunakan adalah mereka. Sebab mereka ni maknanya aku ni bukan orang soleh, aku bukan hebat mana pun, tapi aku nak ikut jalan mereka. Aku nak bersama dengan orang yang soleh. Aku nak ikut jalan ni. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan mereka ni. Jadi kalau kita tahu bahawasanya bila kita berjalan beramai-ramai lebih mudah, lebih senang lagi ke tempat yang memang kita tak biasa. Kita tak tahu jalan tu. Bila jalan yang kita tak tahu, tapi ada petunjuk, ada kawan-kawan yang tahu, kan dia akan jadi mudah. Dia akan guide kita. Nanti depan sana nanti belok kiri, sana jumpa tu nanti belok kanan. Ataupun kita kereta konvoi. Kan kita ikut je kereta depan. Kereta depan pusing kiri, kita pusing kiri. Kereta depan pusing kanan, kita pusing kanan. Dah. Tapi kita nak ikut orang yang betul lah. Kita tak mau ikut orang yang sesat. Jadi orang yang betul, yang elok, yang pandai tu, kita ikut mereka. Kita nak ikut jalan mereka. Dan itu yang memudahkan kita. Kalau kita seorang, kita takut kita sesat. Kita seorang takut sesat. Walaupun pakai Waze ke pakai apa ke, boleh sesat juga. Orang panggil apa, GPS guna pun sesat. Jadi jangan macam tu sudah lah. Dia dah guna pun sesat juga. Macam mana? Jadi kita ni dalam hidup kita ni, kita nak jalan yang mana? Jalan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Tengok bekat ayat yang surah An-Nisa ni, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah Taala tutup ayat tersebut dengan wa hasuna ulaika rafiqa. Dan merekalah teman-teman yang terbaik. Maksudnya memang kita bukan bersendirian, kita nak berteman. Tapi teman kita nak golongan. Inilah dia golongan yang aku nak berteman dengan mereka. Kemudiannya ayat berikutnya apa dia? Zalikal fadlu minallah. Demikianlah pemberian keutamaan daripada Allah. Wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Maksudnya itu tadi pemberian daripada Allah sebenarnya. Kurniaan daripada Allah. Jadi bila kita solat dan kita baca ayat ni, tiap-tiap hari pula tu kita baca. Paling kurang 17 kali kita baca. Paling kurang. Maka kita sedar yang kita perlukan bimbingan. Kita perlukan petunjuk. Kita tak boleh syok sendiri. Kata kita memang hebat. Kita tak perlulah nak orang-orang lain bimbing. Aku seorang-seorang pun dah hebat sangat dah. Aku seorang pun dah cukup dah. Aku dah pandai lah segala-galanya. Tak mungkin. Kita perlu berteman dan kita perlukan orang-orang soleh yang terus menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar. Jadi sangat-sangat penting. Jangan sampai kita terlupa perkara ni. Jadi perkataan ataupun ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah ni sebenarnya ia mengajar kita betul-betul untuk bagaimana kita nak berjalan di atas muka bumi ni. Hidup kita ni dalam menuju Allah Ta'ala. Jadi dia tak berhenti setakat ihdinas siratal mustaqim. Amin. Walaupun dah cukup dah sebenarnya ayat. Tak perlu dah nak tambah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak perlu pun tak apa kalau ikutkan. Kalau kita fikir logik akal kita, tak perlu dah. Tapi bila kita baca betul-betul tak ada satu huruf pun dalam Quran yang sia-sia kan. Jadi bila Allah Ta'ala sebutkan benda tu supaya nak bagi kita ingatlah. Salah satunya hikmah dia adalah supaya kita sedar dan kita ingat kita tak boleh nak hidup bersendirian. Jalan kita ni bukan jalan seorang-seorang. Dan kemudiannya kita nak dibimbing ke arah jalan yang betul, jalan mereka, dan bukan orang yang ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah Ta'ala murka, waladdallin, dan bukan juga golongan yang sesat. Bukan golongan Yahudi dan bukan golongan Nasrani, orang Kristian. Bukan golongan-golongan mereka tu ya Allah. Sebab kalau kita tidak dibimbing dengan jalan
para nabi, siddiqin dan syuhada serta orang soleh, maka boleh saja terjebak dengan jalan orang-orang yang Kristian dan Yahudi dan Kristian. Boleh terjebak kan? Sebab tidak dibimbing. Tengok minggu lepas baru je Christmas, ada je orang Melayu sambut Christmas kan, viral baru-baru ni. Bukan seorang dua, ramai kat tu kan? Anak-anak orang besar kat tu kan? Orang Kedah kat tu lagi, tapi duduk KL lah. Orang yang sangat terkenal lah, sebut nama pak dia semua orang kenal kat ni. Tak ada seorang dalam masjid ni tak kenal pak dia. Saya percaya benda tu. Saya berani cakap. Sebab antara orang paling terkenal di Kedah. Tapi anak-anak sambut Christmas. Pak dia sangat terkenal di Kedah dan di seluruh Malaysia. Tok Wan dia lagi terkenal seluruh dunia lagi. Bukan orang Kedah saja kenal, satu dunia kenal. Pergilah mana-mana, pergi Mekah pun orang sebut nama dia. Nak ceritanya sambut Christmas tu, sambut Christmas. Dengan pokok apa? Pokok Christmas tu, dengan hadiah-hadiah Christmasnya, pakai topi Santa Clausnya, tukar-tukar hadiahnya apa semua. Dia kata relax lah, kita bukan keluar daripada Islam. Kita syok-syok aja. Seronok-seronok aja. Apa masalah ya? Dia cakap macam tu kan. Ini memang berlaku. Benda ni berlaku. Ada seorang tu bekas menteri. Bekas menteri. Pakai topi Santa Claus, bagi hadiah kat kucing. Dia tak ada anak lagi, tak kahwin lagi, tak nikah lagi, budak muda lagi. Bagi hadiah kat kucing. Dia kata sempena Christmas kan, pakai topi Santa Claus. Bukan topi tu sendiri yang haram asalnya, tapi sebab bila dibuat itu memang bersempena dengan Christmas tu. Bukan topi merah tu yang jadi haram. Jadi dia pun kata, takkan pakai topi pun masalah, dia pilih nak pakai topi. Bukan masalah topi tu, tapi dah dibuat tu pada hari Christmas, tunjuk pula bagi hadiah. Nampak sangatlah menyambut sambutan orang Kristian. Menyambut tu yang salah. Jadi kenapa nak pergi menyambut Christmas tu? Bukan pokok tu yang salah, pokok tak salah. Pokok tu nak tanam depan rumah tak apa. Bukan nanti kata, ustaz depan rumah ustaz pun ada pokok tu, tebang. Contohlah kan, depan rumah saya memang tak ada pokok lah. Rumah saya tanah pun tak ada, macam mana letak pokok? Jadi katakanlah letak pokok tu kan, pokok tak bersalah. Sepanjang tahun ada pokok tu pun tak apa. Tapi yang salahnya bila semata-mata waktu Christmas tu bila letak pokok dalam rumah tu. Nampak sangat dia sambut Christmas tu, sambut perayaan orang Kristian tu yang haram. Kita duk baca tiap-tiap hari. Mudah-mudahan mereka semua di kalangan orang yang solat lah. Kita duk solat tiap hari, kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang Yahudi, bukan jalan orang Kristian. Hari-hari doa benda tu, tapi ikut perangai mereka. Dan yang nak disebutkan tadi, kenapa? Sebab kita lupa tadi tu, kita perlukan bimbingan. Kita perlukan bimbingan. Kalau kita hidup dalam dunia kita sahaja, maka kita akan mudah terpengaruh dengan jalan orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang yang sesat. Sebab kita banyak guna kepala otak kita aja. Saya sangka baik, memang mereka ni tak langsung tak ada niat nak keluar agama ke tak? Langsung tak ada rasa nak keluar agama tak? Mereka tidak ada niat macam tu. Dan mereka pun tak ada rasa pun ada agama lain lebih benar daripada Islam. Mereka dalam hati mereka tahu kata Islam adalah agama yang benar. Saya sangka baik, memang mereka tak ada apa rasa macam bila sambut agama ajaran Kristian ni, maknanya Kristian tu sama dengan Islam ke tak? Saya tak rasa macam tu. Tapi mungkin depa rasa syok-syok, kalau kita dah syok-syok aja, rasa seronok je. Kami buat seronok-seronok je. Tak ada apa pun benda ni kan. Jadi dia punya alasan tu seronok-seronok je. Tapi kenapa dia boleh buat benda tu? Sebab tidak dibimbing. Sebab tidak terbimbing dengan cara yang betul. Rasa-rasa guna otak je cukup untuk fikir mana yang seronok, mana yang tak. Mana yang boleh kita buat, mana yang kita tak boleh buat. Aku bukan menipu orang, aku bukan ambil rasuah, aku bukan mencuri. Dah. Aku tak kacau orang. Okey tu. Aku buat sama-sama keluarga aku je, bukan kacau orang lain pun. Bukan aku bising hingak bagi orang sebelah pun tak boleh nak tidur malam ke dah. Aku sambut sama-sama aku, sama keluarga je dalam rumah. Contoh kan. Jadi dengan otak, dengan kepala otak semata-mata. Kalau guna kepala otak semata-mata, benda ni akan berlaku.
Sebab kita minta doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Him kan mereka. Alaihim ke atas mereka. Nah, kita perlukan orang lain. Kita bukan bersendirian. Kita perlu jalan apa dia? Orang yang soleh. Jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang yang soleh. Okay. Para nabi mungkin ialah kita nak ikut jalan para nabi secara direct, kita tak jumpa nabi. Syuhada, orang yang mati syahid, kita pun tak tahu, belum mati kita pun tak tahu siapa yang mati syahid. Yang boleh betul-betul depan kita ni siddiqin, kita tak tahu, sebab itu antara dia dengan Allah. Yang kita boleh nampak depan mata solehin, orang yang beramal soleh. So kita kenal orang yang beramal soleh secara fizik, secara luaran lah, hati kita tak tahu. Tapi secara luaran kita kenal siapa yang soleh, siapa yang tidak. Kita tahu orang ni orang yang soleh, dia rajin buat perintah Allah. Nah, orang soleh ni ikutlah jalan dia. Selesai. Itu yang kita minta tiap hari, supaya kita tak digolongkan di kalangan orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah Taala, golongan Yahudi dan golongan Kristian. Seterusnya, bacaan surah. Yang ni kita dah pernah sebut sebenarnya sebelum ni lagi. Kita boleh baca secara ringkas sekali lalu insya-Allah. Bila kita baca surah dalam Al-Quran, kita kena tadabbur. Allah Taala turunkan Quran ni istimewa. Kita biar rasa bahawasanya benda ni turun pada kita. Risalah ni dituliskan oleh Allah. Hasan Al-Basri sebut generasi sebelum kalian. Sebelum kalian maksudnya generasi sahabat, sebab Hasan Basri tabi'in. Hasan Basri tabi'in. Seorang tabi'in maksudnya jumpa sahabat, tak jumpa Nabi SAW. Dia generasi yang dapat bertemu dengan para sahabat. Imam Hasan Basri lahir pada tahun ke-21 Hijrah. Tahun ke-21 Rasulullah dah wafat. Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijrah. Rasulullah di Madinah 10 tahun kan. Tahun pertama sampai tahun ke-11. Tahun ke-11 wafat. Jadi tahun ke-11 Rasulullah wafat. Imam Hasan Basri lahir tahun ke-21. Maksudnya tak ada nak jumpa Rasulullah. Tapi dia dapat jumpa ramailah para sahabat. Waktu tu Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar jadi khalifah sampai tahun ke-23 Hijrah. 23. Maknanya waktu tu umur Hasan Basri 2 tahun. Sayyidina Umar dah meninggal dunia, digantikan dengan Sayyidina Uthman jadi khalifah pula. Semua ni berlaku di Madinah. Para sahabat masih ramai di Madinah, walaupun dah ada yang keluar dari Madinah, tapi masih ramai di Madinah zaman Sayyidina Umar tu. Masih ramai di Madinah. Lepas tu baru ada yang pergi ke Syam, Iraq, yang ada duduk di Mekah, ada yang pergi ke Mesir dan sebagainya. Tapi majoriti para sahabat masih lagi berada di Madinah. Sayyidina Uthman juga di Madinah. Sayyidina Ali juga di Madinah. Jadi semua ni Hasan Al-Basri nampak depan mata. Dia membesar tu di Madinah. Hasan Al-Basri lahir di Madinah, membesar di Madinah, di rumah isteri Nabi SAW, Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau membesar di situ. Pasal ibu beliau adalah pembantu kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah isteri Nabi yang bijak, antara isteri Nabi yang paling last kali meninggal dunia, Ummu Salamah ni. Jadi Sayyidatina Ummu Salamah punya pembantu adalah ibu kepada Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ni membesar di rumah Ummu Salamah, rumah isteri Nabi. Jadi kalau kita faham rumah isteri Nabi ni, rumah yang selalu diziarahi oleh para sahabat untuk minta nasihat, untuk tanya khabar, untuk tanya apa keperluan mereka. Isteri-isteri Nabi ni kan ibu-ibu kita semua, Ummul Mukminin. Para sahabat semua menganggap ni isteri Nabi semua ibu-ibu mereka. Jadi mereka selalu ke rumah Sayyidatina Ummu Salamah ni. Lagi-lagi Ummu Salamah ni akhir meninggal dunia. Jadi ramai para sahabat memang jumpa dengan beliau, minta nasihat daripada beliau dan sebagainya. Dan Ummu Salamah terkenal dengan kebijaksanaan. Ummu Salamah terkenal dengan kebijaksanaan selain daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah terkenal dengan orang yang sangat kuat ingatan. Sebab Sayyidatina Aisyah muda, sangat muda dan hafalannya sangat kuat. Jadi banyak menceritakan tentang Nabi SAW. Sayyidatina Ummu Salamah bijak. Dia ada kehebatan dari segi akal fikiran. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Bahkan Nabi SAW pun kadang-kadang
minta pandangan Sayyidatina Ummu Salamah dalam pelbagai perkara. Jadi Hasan Al-Basri ni membesar di rumah begitu. Jadi rumah yang penuh kebijaksanaan, para sahabat pun ramai datang jumpa lah. Dia waktu baby tu, waktu dia baby Sayyidina Umar dah pegang dia, doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa habibhu ilan nas dan sebagainya. Sampailah dia membesar, dia tengok para sahabat, dia nampak para sahabat Nabi SAW depan mata dia. Jadi lepas tu dia kata kat sini, generasi sebelum kalian, mereka melihat Al-Quran adalah risalah yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Mereka tadabburnya dalam solat malam dan amalkannya waktu siang. Jadi maknanya yang dia nampak sahabat itulah dia, golongan yang rasa Quran tu memang turun atas mereka, dan waktu malam tadabbur, betul-betul tengok betul-betul ayat, kemudiannya waktu siang mengamalkan. Jadi para sahabat Nabi SAW memang rasa sungguh-sungguh Allah Ta'ala sedang berbicara dengan mereka. Itulah cara kita dapat menghayati Al-Quran dalam solat. Benda ni banyak kali dah pun kita ulang. Dalam solat, bila kita solat, kita baca surah, selepas Fatihah baca surah, biar kita rasa surah ni turun untuk aku. Walaupun kita baca apa, Qul huwallahu ahad contohnya, ada kaitan dengan aku. Baca Inna A'taina paling pendek sekali pun ada kaitan dengan aku. Inna A'taina kal kautsar, semuanya aku telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar juga maksudnya telaga. Terus kita rasa Allah bagi Nabi SAW banyak nikmat, syukur aku dapat jadi umat Nabi. Apa, kalau telaga, mudah-mudahan aku pun dapat minum telaga tersebut. Contoh, maknanya walaupun sependek ayat Inna A'taina kal kautsar tu, tetap kita berasa macam ayat ni ada kaitan dengan aku. Jadi waktu tu tadabbur tu jadi. Waktu kita baca surah dalam solat, jangan kita hanya fokus pada tajwid dia. Yang ni pernah saya sebut banyak kali dah. Jangan kita fokus pada tajwid dia. Inna a'taina kal kautsar, ini mad jaiz ni. Mad jaiz boleh pilih nak panjang berapa harakat. Nak boleh sampai 6 pun boleh ni. Sudah. Betul lah kan mad jaiz kata? Inna a'taina kan? Okey. Jadi jangan kita fikir benda tu pula. Lagi-lagi ingat mad jaiz pula, teringat pula penyanyi. Lagi khayal terus sampai rakaat keempat. Kan? Kesnya teringat mad jaiz, teringat Ahmad Jaiz, teringat terus lagu-lagu dia. Teringat pula lagu tu dulu waktu aku bercinta, inilah lagu yang sudah. Kali sampailah rakaat keempat, sampai tahiyat akhir. Asalnya nak ingat tajwid, susah. Bayangkan terus apa yang kita baca tu kita hayati, kita tadabbur. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okey. Imam Suyuti sebut sifat tadabbur seorang baca menyibukkan hati berfikir makna ayat-ayat yang dilafazkan, lalu mengerti makna setiap ayat, perhatikan perintah-perintah serta larangan Allah, bertujuan menerima perkara tersebut. Jika cuai dalam melaksanakannya, maka mohon ampun pada Allah. Lalu ayat yang bicarakan tentang rahmat, rasa gembira, minta pada Allah supaya dapat kurniaan tersebut. Bila lalu azab, rasa takut, minta jauh daripada azab tersebut. Bila sampai pada ayat Allah mencucikan diri zatnya, maka Allah mencucikan, kita mengagungkan, kita pun menyucikan Allah, mengagungkan Allah. Sampai pada ayat doa, dia pun tunduk, mohon doa juga pada Allah. Ini kan hadis yang biasa kita sebut, Sayyidina Huzaifah bin Yaman yang semayang di belakang Nabi SAW, solat sunat. Nabi SAW baca panjang, tapi hadis tu ceritanya apa dia? Bila Nabi SAW lalu dekat ayat yang minta tasbih, Nabi akan bertasbih. Bila lalu pada ayat yang rahmat, Nabi akan minta. Bila ayat yang minta perlindungan, Nabi akan minta perlindungan. Ayat cerita pasal azab, ayat cerita pasal neraka dan sebagainya, Nabi akan minta lindung. Jadi disunahkan untuk kita, sama ada orang yang baca surah dalam solat ataupun tidak, sama ada jadi imam, makmum ataupun solat bersendirian, sama ada kita mendengar ataupun kita membaca, dua-dua sekali. Sama ada kita jadi imam atau kita jadi makmum, ataupun kita semayang seorang ataupun tak semayang, kita dengar orang lain baca, ataupun kita sedang baca Quran, tak kisahlah macam mana pun, kita dengar radio, kita dengar di TV, dengar ayat Quran, semua tu disunatkan untuk kita tadabbur dengan cara kita respon terhadap apa yang dibacakan. Jadi banyak kali dah pun kita pergi, contohnya bila kita bercakap dengan orang
bila kita dengar orang bercakap dengan kita, kita akan respon bila kita faham. Orang tanya pada kita, kita akan jawab. Orang bercerita pada kita, kalau betul kita faham dan kita hayati cerita dia, kita pun akan react. Kan? Kita pun kata, oh itu ke? Oh, nah, ada jawapan dia. Ataupun paling kurang pun kita kata, macam itulah. Ataupun kalau cerita tu cerita pasal kemalangan ke apa, kita terus minta Allah jauh. Contoh, tu cara kita respon pada cerita orang pada kita. Kalau orang tu cerita benda yang seronok, kita pun Masya Allah, kita, kan itu respon kita kan. Ataupun kita kata Alhamdulillah, contohnya. Respon itu cara kita menghayati cerita orang pada kita. Tapi bila Quran kita baca, kita tak rasa Quran tu pada kita, maka kita tak respon. Dan kalau kita rasa Quran tu turun pada kita, ada yang kita akan respon. Tu sebablah bila Fatihah habis je kita akan amin. Amin tu bukan saja-saja nak amin, tapi sebab kita dengar doa tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengar je ayat tu, amin. Sebab minta tadi kan, minta hidayah, minta tunjuk jalan yang benar, jalan yang... Bila kita dengar tu, amin, automatik keluar daripada mulut kita amin tu. Ya, sebab kita memang minta tu, memang kita nak. Itu sebab kita amin kan. Macam kalau kawan kita bercakap dengan kita kan, oi mudah-mudahan hang Allah bagi harta yang banyak. Oh amin. Oh tu sungguh-sungguh amin tu. Jadi banyak kita respon tu kan. Itu respon. Jadi cuba kita tengok ayat Quran semua. Macam mana kita respon tu? Ayat 137, 138, 139. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik yang menghukum, seadil-adil yang menghukum, sebijak-bijak yang menghukum? Terus jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala, bahkan sesungguhnya aku dengan demikian itu di kalangan orang yang bersaksi. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu surah Qiyamah, ujung surah Qiyamah ayat 11. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah demikian itu berkuasa untuk menghidupkan yang telah mati? Jawab, bala. Atau bala wa ana syahid, aku bersaksi. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan mana lagi lepas tu yang mereka mahu beriman? Nak beriman macam mana lagi? Macam tu kan. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Amantu billah. Lagi, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bertasbihlah kan. Kita respon lah terus. Subhanallah. Kan? Subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la kan. Subhana rabbiyal a'la. Terus jawab. Sebab memang tuju pada kita. Kita berasa benda tu tuju pada kita. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu. Kita yang tengah dengar ataupun tengah baca, terus subhana rabbiyal a'la. Terus bertasbih. Lagi, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ini ayat ni tiap-tiap hari Jumaat dengar imam baca surah Insan. Rakaat pertama imam baca surah Sajdah. Rakaat kedua baca surah Insan kan. So hujung surah Insan apa dia? Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih waz-zalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Kita dengar je ayat ni, apa dia? Allah masukkan orang yang dia kendaki di dalam rahmatnya. Terus doa, Allahumma adkhilni fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah aku dalam rahmatmu. Waz-zalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Orang yang zalim Allah sediakan untuk dia azab yang pedih. Terus kita minta wa a'udzubika min 'adzabik, ataupun wa a'udzubika min 'adzabikal alim. Aku berlindung dengan engkau daripada azab engkau. Ataupun Allahumma ajirni min 'adzabik. Allah jauhkan aku daripada azabmu. Walaupun kita tak faham bahasa Arab kan, kita kena dalam solat kena baca doa tu dalam bahasa Arab. Jadi kena carilah cara untuk tahu. Kalau luar solat kita boleh baca dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Dalam solat, luar solat bahasa Melayu tak apa. Dalam solat kena bahasa Arab. Jadi baca, tengok kat situ tu kan. Perhatikan ayat-ayat tu macam mana.
Rajin-rajin buka tafsir. Rajin-rajin buka tafsir. Lama-lama kita akan dapat keywords. Walaupun kita tak dapat secara keseluruhan, tapi kita dengar je perkataan ni disebutkan, kita dah boleh faham sikit-sikit dah. Paling kurang lah contohlah, siapa di kalangan kita tak tahu perkataan jannah contohnya. Semua kita tahu jannah tu syurga. Ya. Dengar je perkataan jannah dalam syurga, dalam Quran, bila kita baca ataupun kita dengar imam baca, terus minta Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku dalam syurga. Ataupun Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon pada engkau syurga. Terus minta.